حاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا وهدينا سبل صلاح. إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح. إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى بالكتاب الكريم:
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma akrimna min karimul fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan ruang masa yang begitu baik pada hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi yang mulia, pagi yang tenang, pagi yang sejuk pada hari ini, Allah masih memberikan kepada kita lagi satu nikmat, yakni nikmat kehidupan yang baik dan nikmat rezeki dan juga nikmat segala-gala nikmat yang Allah Taala bagikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Cukup senang untuk kita ucapkan syukur kepada Allah, tetapi jarang orang buat, ya. Sangat jarang orang buat. Jadi apalah sangat susahnya untuk kita ucapkan syukur kepada Allah dengan kita mengungkapkan kalimah alhamdulillah. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan memberi sedikit ataupun saya akan berkongsi mengenai satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut telah pun kita tahu, dan mungkin ada setengah para pendengar yang dah tahu, ada setengah yang tengok live pada hari ini yang pernah dengar hadis ini. Hadis ini sangat popular, yang telah pun ada dalam hadis 40, antara salah satu hadis yang ada dalam hadis 40 yang dikarang ataupun yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi hadis yang ini tentang kesempurnaan iman dalam mencintai orang lain. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna ataupun tidak cukup ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang di kalangan kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sebut antara tanda-tanda orang beriman ni sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pelbagai tanda, pelbagai ciri-ciri yang dikatakan kalau kita nak jadi orang yang beriman, maka kita kena buat perangai macam ni, kita kena buat sikap yang macam ni, kita kena buat ibadah yang macam ni. Banyak sangat. Tetapi antara salah satu tanda yang Nabi sebut ialah kita kena cinta kepada sahabat kita ataupun kita punya saudara kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, andai kata kalau kita tidak mencintai kepada sahabat kita ataupun saudara kita ataupun saudara seagama kita, nescaya tidak lengkap ataupun tidak cukup tanda-tanda keimanan seseorang itu. Saya umpamakan iman ini seperti mana sebuah hati, yang mana hati ni kalau dia tak cukup dia punya isi dia, maka apa yang akan jadi pada hati itu tidak akan ada fungsi. Ataupun macam jantung ni kalau tidak ada satu urat saraf yang kena pada dia, apa yang akan jadi pada jantung tu akan rosak, jantung tu akan sakit. Begitu juga dengan iman, tuan-tuan. Iman jika dia tidak sempurna, maka tidak lengkaplah untuk dikatakan sebagai golongan yang ya ayyuhallazina amanu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ada dua golongan. Yang pertama ialah ya ayyuhallazina amanu, iaitu wahai orang-orang yang beriman, dan juga ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita ni kategori yang mana? Adakah kita ni kategori ya ayyuhallazina amanu? Adakah kita ni orang-orang yang beriman, ataupun kita ni hanya sekadar manusia biasa sahaja yang Allah Ta'ala letakkan manusia ni hanya sama je, iaitu orang Islam dan orang bukan Islam? Maka semua benda-benda tersebut kita yang tentukan. Kita rajin buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rajin sembahyang, kita rajin buat baik pada orang, insya-Allah maka ciri-ciri tanda-tanda sempurna iman itu ada dalam
dalam diri kita. Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diletakkan dalam hadis 40. Kan banyak masjid-masjid ataupun di surau-surau yang membaca kitab hadis 40 ini, dan hadis ini duduk di nombor yang ke-13 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, pengajaran ataupun rentetan daripada hadis ini, apakah ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama ialah Islam memerintahkan umatnya agar senantiasa memiliki sifat saling kasih mengasihi sesama muslim. Dengan kita buat macam mana? Kita memuliakan dia dan kita memberi hormat kepada dia dan kita sayangkan kepada dia. Itu yang Islam ajar. Islam bukannya ajar untuk kita benci membenci sesama kita. Islam bukan ajar kita untuk kita saling bergaduh sesama sendiri, tetapi Islam ajar, Nabi ajar kepada kita untuk kita saling kasih mengasihi. Walaupun orang tu buat jahat dekat kita, orang tu buat nayang dekat kita, orang tu buat dengki, buat khianat dekat kita, tetapi bukan dengan cara kita membalas itu dengan kejahatan juga, tetapi kita membalas tersebut dengan kita sayang kepada dia. Kita maafkan kesalahan dia. Allahu Akbar. Sangat susah kita nak jumpa orang yang macam mana dia ni, bila mana dia kena nayang dengan orang, dia boleh memaafkan orang tu dengan begitu mudah sekali. Sangat susah. Kan kebanyakan orang, bila mana orang buat jahat kita akan balas dengan kejahatan balik. Itu yang kita jumpa selalu. Tetapi sangat sedikit dan sangat susah nak jumpa, iaitu golongan yang mana bila dia kena nayang dengan orang, dia akan maafkan orang tersebut. Sangat susah. Saya sendiri pun belum sampai ke tahap yang macam tu lagi. Kadang kalau orang buat nayang kat saya marah, saya akan cari orang tu, saya nak bagi dia kena benda yang sama saya kena. Itu kalau saya. Sebab saya ni bukan sempurna, saya bukan maksum, saya bukan hebat macam para sahabat ataupun sahabat Nabi SAW. Jadi jadikanlah contoh Nabi itu sebagai role model yang terbaik. Kerana Nabi itu merupakan satu tauladan yang sepatutnya kita sebagai orang Islam menjadikan Nabi sebagai contoh ataupun role model. Tapi sayang, kebanyakan anak-anak muda kita pada hari ini, kan bila mana kita mengajar di kelas, kita mengajar di sekolah-sekolah, bila mana kita tanya apa yang menjadikan kamu ni memilih apa, kamu punya, kita kata apa? Idola kamu. Siapa idola kamu? Maka kebanyakannya akan jawab siapa dia? Artis-artis, pemain bola sepak dan sebagainya. Mana Nabi? Tak ada Nabi pun kat situ. Jadi benda ini agak sedih lah bagi saya. Agak sedih. Kan kita bila tanya, kamu dah selawat kepada Nabi hari ni? Kebanyakan kata tidak. Tapi bila kita nak syafaat Nabi tak? Ya, ramai yang angkat tangan nak syafaat Nabi. Tapi bila kita tanya, dah selawat belum? Kebanyakannya tak angkat tangan dan belum selawat kepada Nabi SAW. Bukan satu benda yang ringan lah bagi saya, ya. Dengan zaman kini, yang zaman kita katakan sebagai zaman fitnah, kan, zaman yang macam mana kita kata begitu hebat sekali, ya, ujian yang berlaku pada zaman kini, zaman akhir zaman ini. Baik. Yang kedua, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Iaitu jika kita tidak suka diri mendapat nikmat dalam hal keagamaan, jika kita suka diri mendapat nikmat dalam hal keagamaan, maka wajib baginya mengasihi saudara muslim yang lain agar mendapat nikmat yang sama. Ia adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Nampak orang susah, kita tolong. Nampak orang yang memerlukan bantuan, kita tolong. Saya sangat kagum dengan satu orang Ustaz Abid Liu. Dia sangat baik. Dia nampak je orang susah, dia akan tolong. Sampaikan dia tak berkira buat duit, sanggup beli rumah, sanggup bayar sewa rumah kat orang, beli motor sebiji untuk bantu orang susah. Allahu Akbar. Mana kita nak cari orang yang macam ni? Kan begitu murahnya hati dia. Dan akhirnya apa yang jadi? Allah Ta'ala melipat gandakan rezeki kepada dia. Okay. Jadi bila mana kita suka bersedekah pada orang ni, Allahu Akbar, Allah Ta'ala akan balas balik dengan 10 gandaan. Kan sedekah kat orang RM10, Allah balas balik dengan 10 kali ganda pada tu, ya. Jadi nasihat saya kepada diri saya dan juga semua, kita rajin-rajinlah bersedekah, terutamanya kepada golongan-golongan yang memerlukan. Kita sedekah kepada masjid, kita bagi kepada golongan fakir miskin, bagi kepada anak-anak yatim. InsyaAllah banyak dan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, yang seterusnya ialah apa dia? Jika kita suka memperolehi nikmat dunia, kita juga sewajarnya suka agar saudara muslim yang lain juga memperolehinya. Kita suka dapat kenikmatan dunia ni, kita berkongsi dengan orang. Kita kongsi kesenangan itu dengan orang lain. Sebagai contoh, saya bawa satu kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana ketika mana Nabi SAW sedang menggali parit dalam satu perang Khandaq.
kan, bagi menempuhi perang Khandaq. Yang ketiga itu Nabi SAW menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi untuk kita bertahan di kota Madinah dan kita tidak menyerang tentera musyrikin kafir Quraisy yang on the way ataupun dalam perjalanan untuk menuju ke Madinah pada ketika itu. Maka dicadangkan oleh Salman Al-Farisi untuk kita menggali parit. Jadi apabila tengah gali-gali parit ni, satu orang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia nampak Nabi ni kesian. Macam orang tak makan, kesian, penat gali parit. Kan, parit tu bukan kecil, parit tu besar. Besar. Sebab kita nak buat kubu pertahanan, mana boleh buat yang biasa-biasa. Kita kena buat yang memang pihak musuh tak boleh nak tembus. Kita punya perisai. Jadi Jabir nampak Nabi dalam keadaan letih, maka Jabir pulang ke rumah dan dia bertanya kepada isteri dia, ada tak lauk untuk kita masak hari ni? Maka isteri dia bagi tahu kepada Jabir, adalah sedikit anak kambing tu, kalau nak sembelih boleh lah. Saya batas sedikit bahasa mudah lah kan. Adalah kambing tu sikit untuk kita sembelih, kita masak. Lepas tu adalah roti tu sebuku, kalau nak makan tu boleh lah, dalam seorang, dua, tiga orang tu boleh lah. Maka Jabir kata, okey, tak apa, masak. Saya nak jemput Nabi mai ke rumah ni, nak jamu Nabi makan. Maka Jabir pun kembali ke tempat gali parit tadi ni. Maka Jabir pun pergi kat Rasulullah. Dia berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dekat rumah saya ni ada sedikit jamuan. Saya ada buat makan-makan kambing sikit. Saya ada 9 anak kambing dan juga ada sedikit roti untuk dimakan. Jadi saya nak jemput Rasulullah mai ke rumah saya untuk menjamah sedikit makanan. Maka Rasulullah pun, InsyaAllah, sekejap lagi aku akan datang. Jadi Jabir rasa seronok. Kawan ni seronok lah, Nabi mai rumah tuan-tuan. Kan, kalau saya Nabi ada lagi pada hari ni, saya rasa seronok lah. Ni Jabir tuan-tuan. Jabir, Nabi mai ke rumah dia, terima undangan Nabi. Maka lepas dia Jabir bagi tahu kepada Nabi, maka Nabi dia duduk dekat tempat tinggi dan Nabi mengatakan, wahai semua yang tengah menggali parit sekarang, saat lagi kita pergi ke rumah Jabir. Kerana Jabir ada buat sedikit jamuan makanan. Jabir dengar macam tu, apa yang dia kata? Allah, sudah. Aku bagi Nabi seorang je. Makanan tu cukup untuk berapa orang je. Tiba-tiba Nabi panggil semua yang tengah gali parit tu. Berapa ramai? 1000 lebih. Maka Jabir pun balik ke rumah. Dia dah dalam keadaan dah serabut dah macam mana. Ish, tak cukup asal ni. Lepas tu, datanglah golongan Nabi SAW dengan golongan yang menggali parit. Maka sampai Nabi sendiri yang tolong bubuh dekat 1000 orang yang gali parit jadi ni. Nabi yang tolong bubuh semua. Kemudian dah habis selesai semua Nabi bubuh, maka dia berkata kepada Jabir, pergilah jamah sikit tuan rumah. Pergilah jamah, ada lagi tu. Maka Jabir terkejut yang Jabir tengok makanan yang disangkakan hanya cukup untuk 2-3 orang tadi, tiba-tiba makanan yang dalam periuk yang masih lagi panas, tidak terusik walaupun sikit. Itulah yang kita katakan sebagai tanda mukjizat Nabi SAW. Dan juga kita berkongsi kesenangan tu dengan orang. Itulah hebatnya Nabi SAW. Seterusnya, yang keempat ialah jangan sesekali kita memiliki sifat dengki dan khianat dengan nikmat yang dimiliki oleh saudara kita yang lain. Kita, bila mana ada orang lain yang lebih senang pada kita, ataupun ada orang lain yang lebih, yang dia ni orang kata ada harta sikit pada kita, jangan kita ada rasa dengki ataupun iri hati dengan dia. Itu mungkin rezeki dia Allah Ta'ala tetapkan. Rezeki kita tak tahu macam mana. Mungkin rezeki kita macam ni ataupun rezeki kita macam tu, kita tak tahu. Kita hanya sekadar boleh usaha. Yang menentukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang sejak kebelakangan ni kita tengok ramai di kalangan kita, para asatizah kita, apabila berlakunya kita kata sedikit percanggahan ataupun perbezaan pendapat ataupun khilaf, apa yang mereka lakukan? Sering kafir mengkafirkan, sering bid'ah membid'ahkan, sering menggelarkan dengan gelaran yang tidak baik. Ini benda-benda yang kita kata benda yang tidak baik, tidak mencapai ciri-ciri tanda kesempurnaan iman yang dikata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu tadi tu. Kamu tak kasih pada saudara kamu tu. Sedih apabila orang yang dikatakan ada ilmu agama tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut, menggelarkan dengan gelaran yang jahat kepada orang, kita keluarkan dia pada Islam dan sebagainya. Kan? Kalau kita tengok pada zaman dahulu, zaman para ilmuwan dulu, kita tengok
bagaimana mereka sanjung menyanjungi, mereka saling hormat menghormati, mereka saling mulia memuliakan antara satu sama lain. Walaupun berlaku perbezaan percanggahan pendapat, satu dua percanggahan pendapat, tetapi mereka masih lagi saling memuliakan antara satu sama lain. Kita tengok Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pengarang bagi kita hadis 40, dan juga diletakkan dalam hadis ni juga dalam kitab beliau. Imam An-Nawawi ni, dia ni satu orang yang bukannya orang kaya, orang biasa-biasa sahaja. Bapa dia yang kata nama penuh dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Sharaf ni, ayah dia ni merupakan seorang peniaga kecil di Nawa. Nawa ni di Syria, tak silap saya. Kalau salah, mohon berbetulkan. Bapak dia ni peniaga kecil sahaja. Dan Imam Nawawi ni, dia mengaji, dia gunakan duit yang bapak dia transfer pergi kat dia saja. Yang duit peniaga kecil-kecilan tadi ni. Orang bagi derma, dia tak ambil derma tu Imam Nawawi. Tu hebat dia. Orang bagi dia duit, dia tak mau. Dia akan wakaf balik duit yang dia terima tu kepada orang lain. Tu hebat Imam An-Nawawi. Dan boleh dikatakan banyak kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, antaranya ya kitab hadis 40, sangat popular di kalangan orang Melayu kita di Malaysia ni. Antaranya lagi apa dia? Kitab Riyadhus Salihin. Dia ambil kitab-kitab hadis-hadis yang sahih ni, dia letak dalam satu kitab dan diberi nama kitab Riyadhus Salihin. Antara kitabnya lagi yang dikarang ialah kitab Al-Majmu'. Kitab yang mana para mufti di Malaysia dan juga para mufti di seluruh dunia akan merujuk kepada kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hebat tak dia? Hebat. Dan antara karya dia yang terakhir sebelum dia meninggal dunia ialah kitab Syarah Sahih Muslim, 11 jilid. Masya Allah, hebat. Dia buat tu dalam masa 2 tahun sahaja. Syarah Sahih Muslim. Walaupun sehebat-hebat dia pun, tapi dia tetap memilih mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun ada 1-2 pendapat yang dia tidak sehaluan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi dia memuliakan Imam Asy-Syafi'i. Tidaklah menggelarkan dia dengan gelaran yang tidak baik dan sebagainya. Kata Az-Zahabi, apa kamu nak komen kepada Al-Imam An-Nawawi? Apa kata Az-Zahabi? Aku mengatakan bahawasanya aku tidak pernah jumpa satu orang yang mengenal begitu warak, begitu kita kata begitu alimnya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hebatnya Imam An-Nawawi ni, ibadah dia, ilmuwan dia, faqih dia dalam bidang fiqh. Dia ni muhaddis yang begitu hebat sekali, Al-Imam An-Nawawi. Mujahadah dia dalam menuntut ilmu ni sangat tinggi. Itu kata Az-Zahabi. Apa yang saya nak tekankan dekat sini, poin dia ialah, nampak? Saling memuliakan antara satu sama lain. Para ilmuwan yang ni saling menghormati dan memuliakan antara satu sama lain. Walaupun ada sedikit percanggahan berbeza pendapat. Ya, sangat berbeza pada zaman hari ni ya. Zaman hari ni kita ada 2 golongan, ya, yang dikatakan golongan yang ikut sunnah dan juga dikatakan golongan orang yang kita kata apa, membuat perkara-perkara bid'ah hasanah ni. Dan saya tak mau ulas isu tu sangat panjang lah. Kalau kita nak ulas, kita mungkin akan berjumpa kepada sesi yang berikutnya, insya-Allah. Baik, jadi saya rasa setakat itu dahulu kongsian kita pada hari ini. Jadi berdasarkan hadis ini, jadi saya nak mengajak kepada semua sedang hadirin, para pendengar semua, untuk kita sama-sama kita beramal dengan hadis ini dan kita saling kita saling hormat menghormati dan kita sayang menyayangi antara satu sama lain. Kita sayang kepada saudara kita sama macam mana kita sayang kepada diri kita sendiri. Jadi saya rasa itu dahulu kongsian saya pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan kalimah saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akrimna min karimul fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih.